Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine telah membawa kepada rasa panik di seluruh dunia dengan banyak kenangan pahit tersimpan berkaitan SAR bom milik Kesatuan Soviet dan kesannya pada 30 Oktober 1961. Adakah SAR bom masih merupakan senjata nuklear yang paling berkuasa? Ini adalah soalan yang agak sukar untuk dijawab kerana senjata nuklear lain belum lagi diuji walaupun sudah 50 tahun sejak SAR bom diletupkan. Walau bagaimanapun, Kesatuan Soviet telah mencipta 3 pakej fizik AN-602 pada 101.5 megaton dan ini adalah lebih berkuasa daripada SAR bom yang diturunkan skalanya kepada 51 megaton sebelum digunakan RDS-220 Vanya. Baki dua bungkusan AN-602 digunakan dalam kapal peledak 8F-117 dan ini ditetapkan untuk diletakkan di atas UR-500 Hercules ICBM. SAR bom dengan nama RDS-220 juga dipanggil sebagai B-1 adalah bom termonuklear milik Soviet yang diletupkan dalam ujian ke atas Pulau Novaya Zemlya di Lautan Arktik pada 30 Oktober 1961. Ianya merupakan senjata nuklear terbesar yang pernah dilepaskan. Ia menghasilkan letupan buatan manusia paling kuat yang pernah direkodkan dalam sejarah. Bom itu dibina pada tahun 1961 oleh sekumpulan ahli fizik Soviet yang termasuk Andrei Sakharov, yang mana merupakan orang pertama memegang gelaran bapa bom hidrogen Soviet. Pada masa Perang Dingin di antara USSR dan Amerika Syarikat telah menjadi semakin tegang. Demi untuk menunjukkan kekuatan Soviet, bom 3 peringkat muncul sebagai kuasa yang tiada tandingannya. Ia mempunyai kapasiti 100 megaton, yang mana kesan daripada letupannya dianggap terlalu bahaya walaupun untuk diuji. Oleh itu, ia telah diubah suai untuk menghasilkan 50 megaton sahaja, yang dianggarkan kira-kira 3,800 kali ganda kekuatan bom Amerika Syarikat yang dijatuhkan di Hiroshima semasa Perang Dunia Kedua. Di samping itu, proses gabungan peranti Soviet telah diubah suai juga secara mendadak mengurangkan kesannya. Senjata yang terhasil adalah seberat 27 tan dengan panjang kira-kira 26 kaki atau 8 meter dan diameter kira-kira 7 kaki atau 2 meter. Walaupun secara rasmi dikenali sebagai RDS-220, ia memperoleh banyak nama samaran, terutamanya SAR bom di barat. Pengebom Tu-95V atau Tupolev 95 milik USSR telah diubah suai untuk membawa senjata nuklear itu. Senjata itu dilengkapi dengan payung terjun khas yang akan memperlahankan masa untuk ia jatuh. Ini adalah bagi membolehkan pesawat itu terbang pada jarak yang selamat dari letupan. Walaupun dikatakan selamat, peluang untuk pengebom ini hidup hanyalah sekadar 50% sahaja. Pesawat itu yang dipandu oleh Andrei Durnozev berlepas dari semenanjung Kola pada 30 Oktober 1961 dan disertai oleh pesawat pemerhati. Pada kira-kira 11.32 pagi waktu Moskow, SAR bom telah dijatuhkan di atas tapak ujian Miyashika Bay di pulau terpencil Novaya Zemlya. Ia mengeluarkan letupan kira-kira 2.5 batu atau 4 km di atas tanah, menghasilkan awan cendawan gergasi lebih daripada 37 batu atau 60 km tinggi di langit. Kilatan cahaya letupan itu kelihatan kira-kira 620 batu atau 1000 km jauhnya. Kerosakan yang terhasil juga adalah sama besar. Severny, sebuah perkampungan tidak berpenghuni 34 batu atau 55 km dari tanah perkampungan telah diratakan dan bangunan lebih 100 batu atau 160 km jauhnya dilaporkan mengalami kerosakan. Di samping itu, dianggarkan haba daripada letupan itu dapat menyebabkan kebakaran tahap 3 sehingga 62 batu atau 100 km jauhnya. Walaupun berjaya diletupkan, SAR bom tidak pernah dipertimbangkan untuk kegunaan apa-apa operasi. Memandangkan saiznya, peranti itu tidak boleh digunakan oleh peluru berpandu balistik. Sebaliknya, bom itu terpaksa diangkut dengan pesawat konvensional yang boleh dipintas dengan mudah sebelum mencapai sasarannya. Oleh itu, SAR bom dilihat sebagai senjata propaganda. Berikutan letupan 1961, Sakharov semakin terlibat dalam usaha untuk mengehadkan ujian nuklear ke bawah tanah. Larangan sedemikian telah ditandatangani oleh Amerika Syarikat, Britain dan USSR sendiri pada tahun 1963 dan banyak negara lain yang kemudiannya menyusul untuk menyertai perjanjian itu. Dengan perjanjian ini, dunia dapat memastikan bahawa tiada siapa yang akan meletupkan senjata gaya SAR bom lagi. Adakah anda bersetuju dengan informasi ini?
Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube dan Facebook KMN Box.